Kalau sahabat-sahabat di Malaysia tu, Masya Allah, dia ada tasbih. Kemudian ada jalan pun pakai slipper je. Dia tak pakai kasut. Sebab itu bercakap dengan konsep zuhud. Macam mana mereka boleh bertindak membunuh orang Islam? Dan ini satu benda yang perlu kita kaji. Kita tak kata satu parti besar daripada, tapi apa yang menyebabkan berlakunya pemikiran ekstremis dalam, sedangkan dalam agama mereka tak ada betul. Ini yang perlu kita lihat. Sebab dalam agama yang ekstremis ni, agama Yahudi je, yang disebut dalam kitab-kitab mereka, kalau masuk satu kampung, bila kamu perang, bunuh satu kampung tu, termasuk budak-budak dan perempuan, dan jangan tinggal seorang. Sebab tu mereka bila bunuh di Palestin, mereka akan bunuh budak-budak. Sebab tu akidah dia disebut dalam kitab mereka, safir mereka mesti bunuh budak-budak. Jadi budak-budak yang minta tolong boleh bunuh juga, sebab itu akidah mereka. Sebab tu Tuhan pesan, apa jalan kita, la taghlu fi dinikum, dan kamu ekstrim dalam agama mereka. Dalam agama yang lain, kalau ada ekstrim, maka berlakulah pembunuhan. Kalau kita tidak melihat di sana yang dipanggil fikrah ahadiyah, satu saja yang betul. Kita Islam, alhamdulillah, kita hidup kita beriman dengan wujudnya agama-agama yang lain. Itu yang menyebabkan tidak berlaku ekstrim. Jadi yang berlaku sebenarnya dalam Islam adalah jihad difah. Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, walaupun Malaysia tak terima dia, tapi kita sebut sebab dia menyokong pandangan yang bagus. Dia kata mengikut kajian dia, tidak pernah sabit daripada peperangan Rasulullah sebanyak orang 17 kali. Nabi memulakan dahulu peperangan. Dan ini disokong oleh Imam Syirvini. Kalau kita baca daripada perang Badar sampai perang Nasyari, maksud Nabi perang Hunain, yang Nabi hantar saraya saja, Nabi utus ke perang. Nabi tak mulakan dulu perang. Nabi di perang Badar, Nabi nak ambil hak dia, tapi golongan musyrikin Mekah yang isytiharkan perang. Maknanya Islam ini dia tidak menganjurkan peperangan, tapi dia menjadikan peperangan sebagai satu sistem pertahanan. Tapi nak kata kalau kami tak ada kerja apa perang, itu bukan Islam. Kerana tak sabit dalam sejarah. Tuan-tuan boleh baca buku fiqh sirah yang banyak, tengok apa asbab tinggal. Perang Badar kita baca paling kurang pun sirah Nabawiyah, Dr. Mustafa Sibai, dia pun sebut begitu. Perang Badar kerana apa? Kerana nak ambil hak, bukan kerana kita nak pergi bunuh orang. Itu yang disebut dalam fiqh sirah. Dan ini perlu kita terangkan, sebab anak-anak muda yang kuat kepahamannya terhadap perang, seperti dulu Allah yarham Dr. Azhari, dia fikir dia orang bijak. Kalau saya baca dia punya statement dia nak mati syahid. Betul, nak mati syahid, tapi bukan pergi cara bunuh pelancong di Bali. Sebab dia punya tulisan terakhir dia memang nak mati syahid. Dia pakar kimia di UTM pada Skudai. Tapi kepahaman dia masuk bahawa kita kena perangi orang kafir. Dan akhirnya dia pergi bom di Bali. Dan akhirnya dia dibunuh oleh tentera di Indonesia. Mana sayang, orang yang baik macam tu, dia baik. Dan kalau kita tanya orang macam tu, dia orang yang baik. Tapi dalam diri dia telah ada tasawur yang salah terhadap Islam. Kerana dia mengatakan Islam itu agama wujud. Kita menyerang tanpa sebab. Sedangkan kalau kita buat research, Islam itu adalah bersifat jihad ataupun jihad difah. Dan di sana ada juga muka surat sebelah jihad talak. Jihad talak ini apabila musuh mengancam dan kerajaan meminta pasukan. Sekarang tak ada masalah lah, sebab kita ada tentera. Kita di Malaysia tentera ada lebih kurang 100,000 tentera. 100,000 tentera. Dan alhamdulillah lah, tentera kita kan kuat juga lah. Kalau tentera tak kuat, saya rasa hari-hari kita tengok ombak di Malaysia. Sebab saya tanya juga sebahagian pimpinan tentera, kenapa tentera tak menonjol? Boleh dia menonjol, tapi tentera buat. Sebab itu dasar mereka. Mereka banyak buat, kita katakan perancangan mempertahankan negara, tapi kita tak. Sebab tentera tak turun. Kalau tentera turun, nampak sangat negara tu tak aman. Jadi dia tak boleh turun awal. Banyak peristiwa yang mereka turun, tapi mereka turun dalam bentuk yang tersembunyi. Kalau orang tengok tentera turun tu makna bahaya. Sebab tu kita kena berterima kasih kepada tentera. Ada tentera ni, saya mana tentera? Tak nampak muka. Tentera rahsia juga, muka bukan rahsia. Pakai topeng.
Sebab apa? Mereka ini merupakan Jundullah Al-Mastur, tentara-tentara Allah yang tersembunyi. Orang pun tak kenal, tetapi mereka adalah sumber kekuatan sebuah negara. Sebab tu dalam buku Fiqh Al-Qaradawi disebut apa? Kerajaan wajib membelanjakan wang yang besar untuk sektor sistem pertahanan. Kerana target daripada tentera bukan menyerang, tapi menakutkan musuh. Menakutkan musuh, itu boleh point dia. Target daripada tentera adalah untuk menakutkan musuh. Dia tak guna mana ni, saya lupa. Ada nama. Target daripada tentera adalah menakutkan. Sebab Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bila dia bincang tentang peranan tentera, dia kata tentera ni dia punya maksud wa'idul lahu mastata'tu min quwwah, itu bila kita letakkan tentera di perkapalan ataupun hudud-hudud persempadanan negara. Makna wajib satu kita dulu fikir apa kerja tentera hudud sempadan, tak ada kerja apa pun. Tapi rupanya itu menakutkan musuh-musuh yang ada plan nak mengancam kita. Cuma kita bayangkan, kita tak ada siapa nak serang kita, tapi kita tidak ada penggalan, tidak ada tentera di sebelah sana. Kemungkinan ada niat yang jahat daripada musuh-musuh yang nak terkam kita. Sebab itu tentera mesti dipertahankan sistem mereka, dipertahankan gaji mereka, dipertahankan orang kata apa kemudahan kepada mereka. Mereka ada rumah khas di Perak saja seringat, ada rumah untuk tentera yang tak diberikan kepada dia bukan tentera. Sebab mereka ini adalah orang yang menjadikan musuh takut kepada mereka. Jadi sejauh mana kewajipan jihad tolak ini kepada tentera, iaitu di sempadan. Sebab itu disebutkan mereka sebagai murabitun. Orang yang duduk di sempadan ini dinamakan sebagai murabitun. Kita cuma dalam dakwah disebut murabitun juga, di camp, di mukhayam, murabitun. Itu bolehlah murabitun bawah sikit, tapi up tu sikit tentera-tentera. Kerana mereka bersengkang mata nak jaga musuh. Sebab tu Nabi kata apa? Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang duduk jaga di sempadan dan mata yang menangis di tengah malam. Ini di antara pahala yang besar. Itu musuh sedang berada di negara sendiri, tapi dia hendak berperang dengan kita demi mempulaskan tanah jajahan. Ini berlaku di zaman kedua. Sekarang ni kita dah ada sistem, tapi yang buat Amerika yang masuk itu masalah dia. Kita memulakan peperangan sebelum musuh memulakannya. Itu dinamakan sebagai jihad tolak. Tapi kenapa kita mulakan? Sebab dah ada kita dengar prinsip dan bagi maklumat bahawa musuh akan serang kita. Ini dinamakan sebagai jihad tolak. Yang Nabi sebut dalam Nabi sebut dalam hadis, fa idza stanfirtum fanfiru. Bila kerajaan minta kamu keluar berperang, kamu kena keluar berperang. Tapi ia terbatas kepada sejumlah tentera yang ada. Kalau tentera tak cukup, barulah kita pergi. Kalau tentera tak cukup, baru kita pergi. Tapi kalau kita tentera dah cukup, kita hanya bagi semangat moral, doa, kemudian kepada qunut nazilah, kemudian kepada derma dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai jihad tolak. Dan ini masih berlaku di Palestin, di Iraq. Tak tahu kata kita tak tahu susun macam mana. Sebab sekarang kita tak berperang dengan mereka. Sekarang ni berperang dengan sesama kita. Tapi masa berperang dengan Amerika dahulu dinamakan jihad difak dan sebagainya jihad tolak. Dan kita tahu dalam tempoh yang singkat Amerika telah menjatuhkan Iraq sekejap. Kenapa? Berlakunya pengkhianatan seorang tentera. Namanya Abdul Aziz, Menteri Pertahanan sendirilah yang mengkhianati Iraq, yang mereka telah menjual Iraq kepada Amerika. Dan itu kita tengok kesan dia. Tapi sepatutnya orang Islam tolong Iraq benda tu, tapi kita tak ada kemampuan. Siapa yang berani lawan mereka? Ni masa ni bomo pun tak kesan. Walaupun dia jampi, kalau pergi mahal je bomo kita pun teropong pun tak elok. Sebab apa? Dia punya alat tentera mereka lebih hebat. Saya pergi pusat tentera di Malaysia. Dia ada bom macam-macam bom. Ada bom yang bom tangan yang paling kecil lah. Itu pun sekitar kita tu mati semua. Katalah bom kat sini, kalau ada yang moderator meninggal, dia bom tangan. Ada bom yang 700 meter. Ada bom satu padang bola meletup. Anda masuk berapa bom? Mahal, satu tu 30,000, 40,000. Memang mahal tu. Jadi itu pusat kawalan. Mana dia cerita macam ini ada bom yang diharapkan, iaitu dia panggil apa? Piring. Yang bawah tanah tu. Kayu api dia telah diharapkan. Sebab tempoh kayu api dia 100 tahun guna dia. Dan banyak di Vietnam. Betul, ada tu kan? Kalau tak